Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita mula kelas, jom sama-sama kita buka kelas kita dengan bacaan doa, insya-Allah. Alhamdulillah. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jom sama-sama kita pada hari ini kita buka buku teks, yakni ibadah. Yang mana ada buku boleh rujuk pada muka surat 6. Yang mana tak ada buku, tak apa. Ustaz dah bagikan satu buku ataupun nota ringkasan. Boleh rujuk dalam nota kita tu. Baik. Tajuk kita pada hari ini ialah azan. Bila kita bincang mengenai topik azan ni, teringat masa zaman kecil-kecil dulu. Apa dia? Berebut nak azan. Sebab apa berebut? Yang paling syok dah apa dia? Iaitu bila masuk saja waktu, kita dah standby dah. Standby nak ketuk beduk. Beduk ni benda apa? Hanya orang lama tahu lah. Beduk ni, dia ketuk. Tong, 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 tong. Dia bukan boleh suka hati lah. Apa dia ketuk, pang, 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 keluar kepala naga. Itu kacau lah. Itu bukan ketuk beduk. Itu bukan ketuk nak azan. Itu ketuk pelik lah. Baiklah. Sekadar selingan saja. Baiklah, jom kita kembali kepada topik kita, yakni azan. Apa makna azan? Apa pengertian azan ni? Azan dari segi bahasa bermaksud pemberitahuan. Manakala dari segi syarak pula bermaksud seruan yang dilaungkan untuk memberitahu orang ramai tentang telah masuk waktu solat dengan lafaz yang tertentu. Mana poin dia? Iaitu seruan untuk mengajak orang ramai bahawasanya telah masuk waktu. Yang tu poin dia. Baik. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu penting sangat azan ni kepada kita. Sebab apa? Tambah-tambah lagi kita ni sebagai umat Islam. Supaya apa? Untuk menyedarkan kita daripada lalai dan terlupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Sebab tu Allah banyak dalam Al-Quran Allah bersumpah demi masa. Sebab apa? Manusia ini sangat-sangat kerugian. Kalaulah tak ada azan ni, nescaya kita tengok cerita tambah drama pula. Lepas maghrib tu sampai pukul berapa kita tak tahu. Solat maghrib pun pukul berapa. Sebab tu pentingnya seruan azan ini kepada kita. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Macam mana boleh terjadinya sejarah azan ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan para sahabat. Untuk apa? Untuk menentukan manakah cara yang terbaik ataupun kaedah yang terbaik untuk nak panggil orang bahawasanya sekarang ni dah masuk waktu. Macam mana cara yang terbaik? Antara cadangan awalnya apa dia? Seperti mengibarkan bendera dan juga menyalakan api di tempat yang tinggi. Tetapi cadangan tersebut ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, ada pula yang mencadangkan supaya ditiupkan trompet atau menggunakan loceng. Namun, cadangan ini tetap juga ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana ia menyerupai perbuatan orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Dan yang terakhir, apa dia? Ada seorang sahabat ni, dia bangun, dia kata apa? Dia mencadangkan supaya membuat panggilan dengan suara yang sangat lantang. Maka cadangan ini diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang dilantik untuk melaksanakan tugas tersebut ialah siapa? Iaitu Abdullah bin Zaid. Maka diceritakan kepada Rasulullah bahawasanya beliau bermimpi
perkataan Allahu Akbar 2 kali, asyhadu alla, sampailah habis azan tu, maka Rasulullah kata ini adalah mimpi yang benar. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, ajarlah kepada Bilal. Sebab apa? Kerana Bilal mempunyai suara yang lunak dan mempunyai suara yang lantang. Maka dengan sebab itulah Bilal bin Rabah menjadi azan yang sangat hebat ketika itu. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana itu jugalah kita selalu mendengar pada hari ini sinonim siapa yang melaungkan azan. Apa dia? Orang yang melaungkan azan dipanggil sebagai apa? Dipanggil sebagai muazzin ataupun Bilal. Dua ni panggilan yang sama. Baik, seterusnya kita pergi kepada rukun azan. Rukun azan ni terbahagi kepada berapa? 4, 3 atau 2? Pandai. Berapa? 3. Pandai. Baik, apa yang pertama rukun azan? Yang pertama adalah lafaz azan. Yang kedua, orang yang melaungkan azan, yakni dipanggil sebagai muazzin. Dan yang ketiga adalah tertib ketika melafazkannya. Ini adalah rukun azan yang penting. Kita perlu tahu siapa yang nak jadi Bilal. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang terakhir, apa dia? Apakah hukum azan ini? Apakah hukum azan? Yakni sunat muakkad. Baik, alhamdulillah. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita dah sampai di penghujung rancangan kita. Dah macam TV nah, tak apalah. Jadi, insya-Allah pada pertemuan yang kita akan datang, kita akan sambung lagi dalam tajuk yang sama, yakni dalam pelajaran yang sama dengan orang yang sama. Tak ada orang lain. Orang yang sama juga. Insya-Allah dalam bahagian 2. Kita tangguh dahulu. Mohon maaf, andai kata ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan saya sendiri. Andai kata ada tersalah bicara, tersalah saya nyampaikan kepada sidang penonton sekalian, mohon teguran dan nasihat daripada para alim ulama dan juga para asatizah sekalian. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.